Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Rizan bin Ismail bernombor metrik 167989 pada hari ini akan membentangkan projek akhir Pelan Pembangunan Bandar pada 30 tahun akan datang. Projek akhir ini dijalankan bagi memenuhi tugasan yang diberikan dalam sajak LMCP 1552 Pembangunan Mapan dalam Islam. Apa itu pembangunan mapan dalam Islam? Pembangunan mapan dalam Islam ni boleh dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Dalam ekonomi, kita boleh dapat lihat itu setiap manusia perlu menjaga hubungan dengan pencipta, mengeluarkan zakat, wakaf, tiada rasuah, derma, infak atau hadiah, tiada riba, kejujuran, tijarah dan juga governance. Dalam sosial pula, manusia juga perlu menjaga hubungan dengan pencipta, sedekah, anak yatim, membantu orang yang miskin, persaudaraan dan ta'awun, menunaikan hajat, masjid, madrasah, keadilan, kebebasan dan peraturan dan undang-undang. Yang terakhir dari segi alam sekitar. Dari segi alam sekitar, yang pertama juga manusia perlu menjaga hubungan dengan pencipta, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya memelihara bumi, kesederhanaan, tiada pembaziran, menjaga flora atau fauna dan juga bercucuk tanam. Okey, bandar apa yang saya pilih? Bandar yang saya pilih adalah Bandar Pasir Mas Kelantan. Bandar ini dipilih oleh saya sendiri. Kenapa sebenarnya saya pilih Pasir Mas Kelantan ni? Pasir Mas Kelantan ni saya pilih kerana Bandar Pasir Mas Kelantan ini merupakan bandar yang diduduki oleh saya sendiri dan juga bandar yang saya dilahirkan. Seterusnya, Bandar Pasir Mas Kelantan ini merupakan jajahan daripada 11 buah jajahan yang terdapat dalam negeri Kelantan. Bandar Pasir Mas Kelantan ini bersempadan di Kota Baru di sebelah timur, Tumpat di sebelah utara, Thailand di sebelah barat dan juga Tanah Merah di sebelah selatan. Bandar Pasir Mas Kelantan ini mempunyai seluas 3.9% daripada kawasan negeri Kelantan itu sendiri dan kawasan Pasir Mas adalah sebanyak 57,800 hektar tanah yang terdapat di Bandar Pasir Mas. Bandar Pasir Mas Kelantan ni sebelum ni, Bandar Pasir Mas Kelantan ni gabung dengan Bandar Kota Baru, tapi pada tahun 1918 jajahan Pasir Mas telah diasingkan daripada daerah Kota Baru dan diletakkan di bawah pentadbiran sendiri di bawah Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas. Pada waktu itu ketua jajahan Pasir Mas yang pertama telah disandak oleh Encik Jaafar yang memegang jawatan selama 1 tahun. Seterusnya, apa daya tarikan yang terdapat di Pasir Mas? Yang pertama adalah kompleks bebas cukai rantau panjang. Sebut saja tentang kompleks bebas cukai rantau panjang, ramai pengunjung yang beranggapan bahawa kompleks bebas cukai merupakan jackpot yang terbaik untuk membeli belah. Kerana di kompleks bebas cukai rantau panjang ni, barang-barang yang dijual adalah bebas daripada cukai daripada kerajaan. Satu fakta yang menarik di kompleks bebas cukai rantau panjang ni, kebanyakan barangnya didatangkan daripada negara jiran sebelah, iaitu negara Thailand. Yang kedua adalah kuil Wat Ataman. Kuil Wat Ataman ni terdapat di Kampung Tersang. Di sana, apa yang menariknya, kuil Wat Ataman ni dibina berdasarkan berdasarkan oleh warga India dan juga Thailand. Digabungkan seni binanya dan menjadilah kuil Wat Ataman. Yang kuil Wat Ataman ni dia tak semestinya seni binanya yang menarik, ada juga yang menarik seperti pada bola, surau dan pelbagai lagi fasiliti yang terdapat di kuil Wat Ataman ini. Seterusnya adalah dataran air mulih. Dataran air mulih ni apa yang menariknya adalah seni binanya yang bulat dan terletak di tengah-tengah bandar Pasir Mas. Apa yang menariknya di sini, pada satu ketika dahulu terdapat seorang penduduk di Pasir Mas telah memenangi pertandingan tilawah pada peringkat antarabangsa dan namanya telah dicatatkan di dataran air mulih tersebut. Yang seterusnya Masjid Brunei Darussalam. Masjid Brunei Darussalam ini seni binanya yang menarik dan dibina di tepi tasik sehingga menarik ramai pengunjung untuk datang ke situ untuk bergambar dan juga menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya adalah Masjid Jubli Perak Sultan Ismail atau lebih dikenali sebagai Masjid Beijing. Masjid Jubli Perak Sultan Ismail ini dibina berdasarkan seni bina daripada Beijing itu sendiri, daripada China, yang menarik ramai pengunjung untuk datang ke situ untuk melakukan ibadah. Seterusnya Mi Celuk Cek Poh. Mi Celuk Cek Poh ni
telah dibina sejak tahun 1992. Walaupun 20 tahun telah berlalu, tapi resepinya yang sedap telah menarik ramai peminat untuk datang ke Mi Celup Cek Poh untuk merasai sendiri mi celup yang disediakan. Seterusnya saya akan masuk kepada carangan pelan pembangunan di Pasir Mas pada 30 tahun akan datang. Carangan pelan pembangunan di Pasir Mas ni boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Yang pertama, saya akan memasuki dari segi ekonomi. Okey, contohnya pada sebelum ini, satu flyover telah dibina di Pasir Mas. Flyover tersebut telah satu sahaja yang dibina yang menyebabkan banyak kesesakan jalan raya berlaku. Tapi pada 30 tahun akan datang, pelan pembangunan boleh dibuat untuk membina infrastruktur yang lebih maju ke hadapan untuk menjadikan jalan raya lebih tersusun sehingga menyebabkan tiada lagi kesesakan jalan raya. Seterusnya adalah membangunkan kawasan yang terbiar. Di Pasir Mas terdapat banyak kawasan yang terbiar di tanah-tanah kosong dan juga kawasan perhutanan, kawasan hutan lah. Tapi dengan kawasan yang terbiar ini kita boleh membina satu perumahan yang boleh diduduki oleh penduduk Pasir Mas itu sendiri ataupun daripada penduduk luar. Okey, seterusnya saya akan memasuki dari segi sosial. Pelan pembangunan dari segi sosial, yang pertama adalah menyediakan rumah penempatan sementara untuk golongan gelandangan. Di Pasir Mas tidak lari juga terdapat golongan-golongan yang gelandangan yang terpaksa tidur di kaki lima dan juga lantai-lantai di tepi kedai untuk terus hidup. Tapi apakan daya kita sebagai orang yang mampu ataupun pihak kerajaan boleh membina rumah penempatan sementara untuk golongan gelandangan ini duduk buat sementara waktu sebelum mereka berpindah ke perumahan yang lebih baik ataupun kondusif untuk mereka. Seterusnya adalah menaik taraf pusat kesihatan. Di pusat kesihatan Pasir Mas ni terdapat lagi pusat kesihatan yang tidak menyediakan infrastruktur dan juga bilik-bilik untuk para doktor ni sangat sedikit. Apa kata pihak kerajaan menyediakan satu pusat kesihatan yang luas dan mempunyai banyak infrastruktur yang boleh digunakan oleh penduduk Pasir Mas pada 30 tahun akan datang. Yang seterusnya, yang terakhir adalah dari segi alam sekitar. Dalam segi alam sekitar, kita boleh menggunakan teknologi moden dan mesra alam untuk menjadikan penduduk ni lebih selesa. Kerana menggunakan teknologi moden seperti robot untuk menghantar pesanan daripada meja ke meja, memudahkan lagi pelanggan untuk menikmati masakan yang disediakan. Yang terakhir adalah menjadikan kempen alam sekitar. Pada sebelumnya, banyak tempat-tempat sampah sarap yang dikacau oleh haiwan peliharaan, iaitu monyet sendiri. Dan ada juga manusia yang berperangai seperti monyet yang membuang sampah ke merata-rata. Apa kata dalam 30 tahun akan datang kita mengadakan kempen alam sekitar untuk menyediakan bandar Pasir Mas yang bebas daripada sampah sarap dan menjadikan bandar Pasir Mas tersebut merupakan bandar yang bersih dan kondusif. Itu saja daripada saya, Muhammad Nabil Syizan bin Ismail. Terima kasih.